First kali, kena uruskan pengebumian jenazah. Ada dua jenis. Kalau mati di hospital, kena buat pengecaman mayat di hospital dan mandikan dan kapankan jenazah kat hospital. Proses ni elok kita call pihak masjid berdekatan ataupun pihak yang berurusan lah. Kita kena prepare dalam RM1,200 untuk mandikan, untuk kapankan, solat jenazah, kos transfer guna van jenazah, gali kubur, batu nisan dan lain-lain. So duit ni semuanya bagi kat Pak Imam lah. And kedua pula, kalau mati kat rumah, lain dia adalah kena call saudara mara dan buat report polis. Kemudian baru buat proses pengebumian macam tadi tu. Nombor dua, kena bayar hutang arwah. Lepas solat jenazah, isteri saya galakkanlah minta wakil salah seorang daripada keluarga untuk buat pesanan. Cakap terima kasih kat siapa yang datang hadir solat jenazah. Kedua, bagi tahu ke bumi kat mana dan pukul berapa. Dan ketiga, bagi tahu semua orang, kata kalau arwah ada hutang dengan sesiapa, minta halalkan. Kalau tak boleh halalkan, minta mereka datang berurusan dengan pihak keluarga lah. Okey. Lepas tu, senaraikan hutang-hutang yang arwah ada. Yang kita tahu macam kereta, rumah, PTPTN, ASB loan, credit card, personal loan. Kalau kita tak tahu, kita kena, of course, kena tengok barang-barang arwah ada tak apa-apa hutang lagi yang dia ada. Lepas tu, hutang kepada Allah pula. Kita kena buat badal haji untuk arwah yang belum pergi haji sebab itu adalah kewajipan setiap orang Islam kan. So buatlah badal haji. Ada beberapa syarikat swasta yang menawarkan, tapi bagi saya prefer ambil daripada tabung haji teruslah. Ketiga, claim hibah takaful. Senang je, cakap dekat ejen takaful arwah. Lepas tu prepare dokumen sijil kematian, IC kopi arwah dan IC kopi isteri, sijil nikah untuk membuktikan perkahwinan itu, dan isi details bank account untuk dapatkan duit takaful hibah tu. Tapi kena pastikan dalam plan takaful tu, masa arwah masih hidup, pewaris dalam hibah takaful adalah nama isteri. So duit takaful ni akan dah masuk dalam akaun dalam 14 ke 30 hari bekerja. Kalau semua dokumen lengkap dan polisi masih enforce lah. Yang kedua pula, inform pada majikan. Sebab selalunya majikan syarikat tempat arwah bekerja tu ada juga ambil plan takaful tau. So boleh claim kat sana juga. Guna proses yang sama, tapi kali ni HR yang akan assist. So duit hibah takaful ni boleh guna untuk teruskan kehidupan, bayar expenses bulanan, makan dan minum, dan juga kalau ada hutang-hutang yang urgent. Macam yang dah list down tadi tu kan. Kalau ada hutang yang urgent, boleh bayar dulu. Okey, nombor 4 adalah kena uruskan harta pusaka arwah. Ada dua jenis. Sama ada wasiat ataupun tiada wasiat. Kalau ada wasi yang telah dilantik, boleh pergi terus ke amanah raya ke pejabat pusaka kecil ataupun mahkamah tinggi untuk dapatkan probate dan sijil faraid. Kemudian pergilah bila dah dapat sijil dan probate tu, boleh pergi ke jabatan yang relevan untuk cairkan harta yang beku seperti JPJ untuk kereta, KWSP, tabung haji, bank. So, kalau tak ada, kena bincang sesama waris untuk melantik seorang pentadbir. Seeloknya isteri tu jadilah pentadbir. Kena dapatkan persetujuan bertulis daripada semua waris. Waris-waris ni adalah ibu kepada arwah, bapa kepada arwah, anak lelaki, anak perempuan dan isteri lah. Kalau tak ada anak lelaki, kalau ada waris ganti tu pun kena bagi persetujuan bertulis juga. Okay. Lepas tu kena pergi ke jabatan yang relevan, ikut nilai harta. Macam amanah raya untuk 600,000 ke bawah harta takleh. 600 untuk amanah raya, untuk harta, contoh amanah raya, pejabat pusaka kecil ataupun mahkamah tinggi. Okey, pergi ke sana, dapatkan sijil faraid dan LA untuk cairkan harta yang beku.
Tapi kena ingat sekiranya tiada wasiat ataupun tiada sebarang persiapan, proses ni boleh makan masa yang lama daripada 6 bulan hingga ke 2 tahun untuk kes-kes yang straightforward, yang tiada bantahan daripada mana-mana pihak. So kalau ada bantahan boleh jadi lagi lama. Akhir sekali, apa yang isteri perlu buat adalah bila dah settle semua tu, kita kena teruskan kehidupan. Isteri-isteri kena ingat selepas tiada suami, isteri bukan saja kehilangan teman hidup, tapi juga hilang punca pendapatan bulanan suami. Jadi, waktu ni kena buat balik perancangan kewangan bulanan kan. Kena kira balik expenses. Dan tengok mana yang boleh kurang ke, mana yang tak perlu jual. Macam contoh kereta arwah, tak perlu dah kan, pergi jual. Contohlah, itu satu contoh. Alright. So, insyaAllah lah suami isteri akan bertemu kembali di syurga. So, kalau dapat manfaat daripada video ni, saya minta tolong share, like, komen dan subscribe boleh? Alright. Thanks. Jumpa lagi. Okey, kat sini boleh dapatkan sijil faraid dan LA untuk cairkan harta yang beku. Okay, kena ingat kalau tak ada wasiat, proses ni boleh makan masa yang lama daripada 6 bulan hingga 2 ke 3 tahun. Untuk kes-kes yang tiada bantahan daripada mana-mana pihak, bukan sebabnya apa, mungkin ada satu waris sakit ke, ada kekurangan dokumen ke, ada delay sebab COVID ke. So, kalaulah ada bantahan, boleh jadi lagi lama. So, kena ingatlah. Akhir sekali, para isteri kena ingat kena teruskan kehidupan walaupun arwah dah tak ada. Untuk isteri-isteri yang kehilangan suami, bukan sahaja telah kehilangan teman hidup, tapi telah kehilangan punca pendapatan bulanan suami. Jadi dekat situ dinasihati untuk kira-kira balik expenses bulanan. Kalau ada yang boleh tolak, ada yang tak perlu, macam contohnya kereta arwah ke, dah tak guna kan, jual. Kalau boleh jual. Alright, so jangan lupa yang keluarga ada di sisi untuk bantuan, minta tolong diorang. Jangan keseorangan. Kalau boleh, always kena ada support system lah. Alright. So, insyaAllah suami isteri yang baik, insyaAllah suami isteri akan jumpa balik dekat syurga. So, kalau dapat manfaat daripada video ni, harap minta tolong share, like, komen dan subscribe ya. Alright, terima kasih.